Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Perkara yang berlaku di Dewan Rakyat sebentar tadi, sahabat semua. Ya, apabila kita lihat MP Pembangkang cuba menyindir usaha yang dikerjakan, dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan hari ini. Dan sahabat semua, Anda perlu tahu bahwa ketika mereka menjadi kerajaan, adakah usaha yang mereka lakukan untuk menoktakan, untuk mengurangkan, untuk membantu M40, miskin tegar dan sebagainya? Itu satu persoalan yang baik. Bagi saya tidak melihat ya mereka lakukan perkara ini. Apa yang saya lihat, ya, tawar ini scheme of thing untuk apa? Untuk kekalkan jawatan semata-mata, bukan demi rakyat, tapi demi kuasa, uang ringgit dan kedudukan. Sahabat-sahabat semua, hari ini YB Rafizi Ramli menjawab dengan padu, menjawab dengan baik ya soalan daripada salah seorang ya ahli parlimen daripada Pembangkang ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk menonton bersama video ini. Sempurna. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan nombor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Puan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Sempurna, Ahli Dewan Yang Mulia. Untuk makluman Yang Berhormat, laporan survei pendapatan perbelanjaan isi rumah dan kemudahan asas yang terkini pada tahun 2022 menunjukkan kadar kemiskinan tegar untuk seluruh negara telah berkurang daripada 1% pada tahun 2020 kepada 0.2% sahaja ataupun bersamaan 18,445 isi rumah di seluruh negara pada tahun 2022. Pun begitu, keadaannya tidak sama di Sabah lah. Walaupun kita lihat penurunan yang mendadak bagi seluruh negara, kadar itu masih lagi tinggi di Sabah dan insiden kemiskinan tegar bagi negeri Sabah adalah dicatatkan pada kadar 1.2%. Berikut adalah insiden kemiskinan tegar tertinggi mengikut daerah-daerah di 8 daerah tertinggi. Tongot paling tinggi 5.9%, Beluran 5%, Pitas 4.8%, Kinabatangan 4.6%, Kota Marudu 4%, Tuaran 2.6%, Ranau 2.4%, Lahad Datu 2.4%. Jadi kita boleh bandingkan bagaimana keadaan di seluruh negara hanyalah 0.2% dari segi insiden kemiskinan tegar, tetapi di Sabah negerinya lebih kurang 6 kali ganda, lebih tinggi daripada kadar nasional. Tetapi bila diambil di 8 daerah termiskin itu, kadarnya itu memang melebihi 10 kali ganda. Jadi sebab itu kerajaan, saya dah maklumkan, itu salah satu sebab kenapa kita meluncurkan padu, kerana kita tahu bahawa kita tak boleh lagi bergantung seperti kaedah lama, kita menunggu orang miskin datang kepada kita. Kita kena tahu di setiap rumah itu yang mana supaya kita boleh bantu. Dan dalam 2 minggu terakhir Kemaskini Padu ini, memang kami sedang berbincang dengan Kerajaan Negeri Sabah kerana kita dah petakan di antara penerima STR, penerima bantuan dan penerima dan juga data-data yang lain, memang ada masih banyak lagi tompok-tompok yang penduduk di kalangan miskin Sabah yang tidak pernah mendapat bantuan. Poin yang betul, saya minta 1 minit, ada sedikit lagi. Ringkaskan jawapan. Ringkaskan. Kalau tak saya bagi bertulis, tapi tak usah jawab. Kita ada beberapa jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan jangka masa panjang lah. Kalau jangka masa pendek itu, kita sedia maklum sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah, subsidi dan sebagainya itu terus ditingkatkan. Bagi jangka masa sederhana itu di bawah bidang kuasa sebahagiannya adalah yang diusahakan oleh Kementerian Ekonomi, iaitu untuk kita mewujudkan program-program penjanaan pendapatan terutamanya yang secara skala besar secara berkomuniti. Dan untuk jangka masa panjang sudah tentu untuk kita menstrukturkan balik ekonomi dan juga menambah infrastruktur di negeri Sabah supaya penghasilan kerja itu
dapat menghasilkan peluang ekonomi yang lebih tinggi. Akhir sekali, saya nak bagi beberapa maklum balas tentang bantuan dan juga program yang telah berlangsung sekarang. Di bawah IPR untuk Sabah, kita sebenarnya tumpukan pertanian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah kerana Kerajaan Negeri Sabah adalah yang paling terkedepan dalam memberi tanah. Jadi sebab itu, setakat ini selepas 1 tahun, IPR Intan di Sabah melibatkan 390 keluarga miskin tegar dan telah mendapat tanah berkeluasan 504 ekar di 8 daerah tadi. Jadi ada yang di Kota Marudu ada, saya ingat di Keningau ada, di Kinabatangan pun ada. Dan tanamannya ini berbeza-beza, ada tanaman nanas MD2, tanaman cili fertigasi, tanaman jagung serta kacang soya. Baik. Kalau melihat kepada prestasi IPR Intan di tapak-tapak lain, pendapatan bulanan bagi tuaian pusingan pertama adalah antara RM2,200 hingga RM5,600 sebulan. Yang itu yang telah berjaya direkodkan di tapak-tapak lain. Jadi kalau kita berjaya ulangi ini di Sabah, maksudnya setiap keluarga miskin tegar yang menyertai itu, memang dalam tempoh 2 tahun tu dia memang keluar daripada miskin tegar. Cuma kita nak pastikan bila dia keluar daripada program itu dengan modal yang dia dah dapat, dia akan berjaya mendapatkan peluang-peluang yang lain. Jadi akhir sekali, insya-Allah ada lagi program-program lain yang saya boleh bagi senarai penuh kepada sempurna, dan Kementerian Ekonomi secara berterusan juga bekerjasama dengan agensi-agensi lain. Contohnya Amanah Ikhtiar, kerana Sabah mempunyai sahabat Amanah Ikhtiar yang paling tinggi. Selain daripada secara berterusan memberikan peruntukan untuk projek-projek kecil, membaiki infrastruktur, dan Sabah di bawah inisiatif kemudahan rakyat, Sabah merupakan negeri penerima paling besar peruntukan ini by far berbanding dengan negeri-negeri lain, dengan harapan ketersaling hubungan yang lebih baik di peringkat kampung dan pedalaman itu akan membantu melicinkan lagi kegiatan ekonomi. Terima kasih Puan Diputera. Sempurna. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah menjelaskan tentang kemiskinan di negara dan juga khususnya di peringkat negeri Sabah. Dan saya amat setuju sekiranya langkah-langkah untuk memperincikan secara mendalam masalah yang dihadapi berbeza di Semenanjung dengan di Sabah, handicap dia. Di antara major contributor tentang kemiskinan ialah pendidikan. Long term, United Nations dah katakan ini merupakan salah satu kaedah yang boleh membantu umat untuk mengatasi masalah jangka panjang. Education, sekolah menengah, technical school. Cuma saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat tentang apa yang telah diutarakan, iaitu Yang Amat Berhormat Tambun telah menyatakan bahawa kemiskinan tegar 100% telah pun dicapai di Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan. Dan saya ingin bertanya, kaedah yang digunakan di tempat yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Tambun ini, sama ada dimodified kaedah itu diguna pakai untuk bagaimana mengatasi, kalaulah di Melaka, kalau di Negeri Sembilan, di Kuala Lumpur, tempat yang dah well developed, ya, boleh diatasinya masalah ini. Bagaimana pula di luar bandar, contohnya di kawasan Beluran, di kawasan Tongot yang banyak kemiskinan, ya. Sama ada kita gunakan kaedah yang berlainan seperti apa yang disebut pertanian tadi itu. Kerana dahulu waktu saya Ketua Menteri, bagi tanah, bagi pertanian, pastikan mereka, tapi tanam tumbuh-tumbuhan ataupun sayur-sayuran yang kualiti harga dia, pasaran permintaan tinggi, harganya juga tinggi. Dan ini antara kaedah. Sama ada pendekatan bagaimana yang Berhormat Menteri untuk cuba mengatasi supaya kita boleh menoktakan kemiskinan tegar, khususnya di 8 daerah yang termiskin di negara kita ini. Ya, minta kerjasama daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih sempurna. Kalau di 3 negeri tadi, di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka, kaedahnya adalah bercampur
Di antara tindakan menyediakan peluang ekonomi sama ada bantuan kewangan untuk berniaga ataupun banyaknya juga ialah peluang pekerjaan kepada anggota isi rumah, dicampur pula dengan pindahan-pindahan tunai, baik daripada zakat, baik daripada bantuan sedia ada yang daripada STR, Jabatan Kebajikan dan sebagainya. Pandangan saya untuk sempurna ialah dia lebih mudah dibuat di tempat-tempat yang lebih bandar. Memang betul, kerana peluang pekerjaan itu lebih banyak untuk diberikan kepada anggota-anggota isi rumah. Jadi untuk kita mengeluarkan sesebuah keluarga daripada garis kemiskinan tegar, iaitu pendapatannya itu sekitar RM2,000 ke atas, campur semua, dia lebih mudah untuk di tempat-tempat bandar. Sebab itu tumpuan kita sekarang kalau di Sabah ialah untuk mewujudkan peluang pekerjaan tetapi melalui pertanian bersepadu. Bukan kita bagi tanah dan bagi benih kat dia, pandai-pandai dia. Kita susun keseluruhan projek itu, 100 ekar, 200 ekar setiap satu tempat. Segala infrastruktur ditanggung oleh kerajaan, semuanya dibuat seperti kilang dan pembelinya itu dan kontrak belian semua telah disusun supaya mereka mendapat gaji sebenarnya RM2,000, RM2,500 bergantung kepada yield tapak masing-masing, kerana setiap seorang penerima itu akan dapat di antara setengah hektar ke 1 ekar, tetapi semuanya itu akan dikawal melalui satu proses. Dan kalau di Sabah, oleh kerana jumlah isi rumah miskin tegar ini jauh lebih tinggi, kalau kecuali kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan memberi peruntukan yang khusus lebih tinggi baik melalui zakat ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat dan lain-lain, kita tidak boleh bergantung semata-mata kepada pindahan tunai. Tetapi saya berharap apabila kita selesai dengan padu dan kita telah petakan banyak tempat-tempat yang sebelum ini tercicir, itu akan membolehkan lebih banyak keluarga miskin tegar di Sabah dan juga di tempat-tempat lain yang sebelum ini tidak mendapat bantuan kerajaan akan mula mendapat bantuan kerajaan, bukan sahaja bantuan tunai tetapi program-program untuk anak-anak mereka, contohnya program untuk TVET dan sebagainya. Sebab dia nak harap dia mendaftar, dia jauh, dia payah. Kita kena cari dia dan mula tempatkan dia. Jadi peralihan itu saya berharap kepada Sempurna dan sahabat-sahabat daripada Sabah, dalam tempoh 2-3 tahun daripada sekarang kita boleh nampak misi kita untuk mengurangkan kemiskinan tegar, terutamanya di Sabah, itu akan mula menampakkan hasil yang lebih rancak. Terima kasih Puan Ketua. Maran. Terima kasih, Yang Amat Ketua. Soal Sabah Maran tanya pula. Miskin ini bukan Sabah saya. Terima kasih, Menteri. Kalau saya pernah terlibat dengan program-program basmi kemiskinan di daerah, di luar bandar. Terdapat sebahagian daripada keluarga ataupun anak-anak yang lebih suka mak di senarai atau keluarga ibu bapa di senarai dalam kasih ataupun kemiskinan kerana mereka boleh dapat peruntukan daripada kerajaan. Dan apa yang dicadangkan oleh Sempurna tadi antara faktor yang boleh membantu. Saya ingin tahu pada Mohd Menteri, berapakah jumlah orang mereka ataupun ahli miskin tegar di bawah e-kasih seperti ini yang telah dapat kita kenal pasti. Sebab saya merujuk kepada apa yang statement yang dibuat oleh Perdana Menteri dahulu masa membentangkan, tak silap saya, bajet 2023 tak silap saya, mengatakan bahawa pada tahun 2023 miskin tegar ini akan dinoktahkan, maknanya tak ada lagi. Hari ini kita masih berbicara tentang miskin tegar. Apakah statement itu hanya sekadar memberikan gula-gula atau memberikan semangat kepada rakyat ataupun orang miskin? Dan apakah seperti mana yang dikatakan, kalau hari ini saya mengatakan besok minyak akan turun dan PPTPN akan habiskan, dimasukkan. Jadi saya minta pandangan, berapakah senarai jumlah miskin? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, ringkaskan jawapan. Ya. Mereka sambil saling menjawab, Puan Yang di-Pertua. Tak peduli. Konsep menoktahkan kemiskinan tegar ini diperhalusi di peringkat kabinet dan dia mengambil pendekatan ekonomi. Ya.
menoktahkan kemiskinan ataupun miskin sifa ini bermakna kalau kadar kemiskinan tegar yang dilaporkan setiap tahun itu sejumlah contohnya untuk tahun 2022 18,445 keluarga miskin tegar di seluruh negara, dan ini adalah laporan rasmi negara kepada dunia, indikator ekonomi kita, maka program kerajaan yang dipantau secara rasmi menunjukkan bahawa 18,445 keluarga itu, mana-mana keluarga dalam seluruh Malaysia telah dikeluarkan. Sudah tentu daripada satu tahun ke satu tahun, oleh kerana garis kemiskinan tegar itu dia berubah dari satu tahun ke satu tahun. Jadi kita kena lihat kepada pelaporan rasmi berapa miskin tegar pada tahun itu, dan itulah yang dijadikan sasaran oleh kerajaan untuk mengeluarkan sejumlah itu setiap tahun. Sebanyak itu kalau ada 20,000, 20,000 lah yang dikeluarkan. Kalau ada 40,000, 40,000 lah yang dikeluarkan. Bukannya bermakna sifar miskin tegar ataupun menoktahkan kemiskinan tegar ni, maksudnya tidak ada miskin dalam sebuah negara, kerana kemiskinan itu adalah relatif. Kalau macam itu tak payah ada kerajaan, tak payah ada zakat. Baik, saya nak jawab yang ikasih tadi kan. Ikasih perlu dibersihkan dan dikemaskini daripada satu masa ke satu masa. Sebab itu, kerana kita memastikan bahawa semua data-data ini digabungkan di dalam padu. Kerana kita semua sedia maklum, apabila sebuah keluarga itu masuk ke dalam ikasih dan disyaratkan untuk mendapat bantuan kerajaan mesti berada di dalam ikasih, ada keadaan yang dia sebenarnya tak nak keluar daripada ikasih. Sebab itu angka tu buatlah macam mana pun, angka tu kalau berdasarkan ikasih dia tak turun. Jadi pembersihan demi pembersihan telah dibuat yang sewajarnya boleh dapat. Saya ingat ICU ada angka yang terkini. Setakat yang dimaklumkan kepada saya dalam akhir tahun lepas, jumlah di dalam ikasih yang telah dibersihkan ialah sekitar 80,000 keluarga. Itu pun sedang dalam proses pembersihan, dan apabila padu dikemaskini sepenuhnya dan kita telah petakan semua, kita akan ada maklumat yang lebih baik tentang jumlah sebenar yang berada di bawah miskin tegar, selain daripada pelaporan rasmi sebanyak 0.2% tadi. Terima kasih. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia. So ini yang saya katakan sahabat semua, mereka menyindir usaha yang dikerjakan oleh kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Jadi maksud dalam fikiran kepala otak para pembangkang ini, tiada lagi miskin tegar dalam negara kita. Ya, sangat sikit negara yang mempunyai atau berjaya ya mengurangkan ataupun menoktahkan, meniadakan kemiskinan ini. Kalau kita lihat negara-negara membangun seperti China, USA dan sebagainya, pastinya ada juga kemiskinan, tapi usaha yang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk mengeluarkan ya jumlah-jumlah ataupun mereka-mereka yang tergolong dalam kemiskinan tegar ini dibantu bagaimana untuk meningkatkan ya kuasa beli mereka seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Tapi kita boleh dengar sahabat semua, kenyataan sombong lagi angkuh daripada pemimpin pembangkang ini yang katanya adakah ini hanya janji manis seperti mana dijanjikan, dinyatakan untuk menyenangkan hati masyarakat Malaysia dan sebagainya. Begitu dangkalnya fikiran, begitu busuknya hati mereka sahabat-sahabat semua. Bukannya mereka membantu ya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang miskin tegar ini, tapi mereka pula membuat sindiran-sindiran seperti ini. Di mana ya semangat usaha sama mereka untuk membantu masyarakat, membantu miskin tegar ini keluar daripada kemiskinan yang dibelenggu oleh keluarga terbabit. Amat-amat memalukan. Kerana apa sahabat semua? Bagi saya, pandangan dan juga soalan yang dikemukakan ini adalah satu polemik semata-mata. Adalah satu politik sempit yang menjadikan rakyat yang miskin tegar ini dijadikan isu politik sahabat-sahabat semua. Bukan mahu untuk diselesaikan. Antaranya macam di daerah Kota Marudu. Sebelum ini, ahli parlimennya apa yang dia lakukan untuk membantu kemiskinan tegar sebelum ditukar kepada ahli parlimen baru ini. Kita harapkan ahli parlimen yang baru ini juga mampu
ia memberikan sedikit kelegaan kepada golongan-golongan yang tergolong kepada kemiskinan tegar ini untuk membantu mereka keluar daripada status sebagai miskin tegar. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana pula dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, betapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopod Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.